Wahai murid-murid sekalian, ingatlah, amalkan pemakanan yang sihat, tubuh badan akan selamat. Assalamualaikum, salam sejahtera kepada semua yang sedang menyaksikan rancangan Kelab dan Persatuan Didik TV KPM bersama saya, pengacara anda, Irfan Syahmi. Untuk hari ini sebenarnya kita masih dalam Kelab Doktor Muda. Siapa yang muda? Pastinya saya di sini. Dan kita akan bersama-sama dengan seorang guru yang banyak pengalamannya. Siapakah beliau? Kita saksikan dulu profil guru kita. Ada pisang, ada apple, tomato pun ada, roti. Sedapnya kalau makan dengan susu. Ada juga sayur dekat sini. Sedapnya. Hai, apa khabar Irfan? Hai, Tengah buat apa tu? Cikgu Irfan sebenarnya tengah tanya siapa punya roti ni. Irfan laparlah cikgu. Hari ni kita nak belajar apa? Baik, hari ini kita akan belajar tentang amalan Pemakanan sihat dan selamat. Okey, jadi hari ini kita nak mulakan dengan apa dulu cikgu? aktiviti. Pada hari ini kita akan mulakan dengan permainan piramid makanan Malaysia. Sebab saya ingin menguji terlebih dahulu kefahaman Irfan tentang piramid makanan Malaysia. Tentang piramid makanan Malaysia? Ya. Irfan akan buat aktiviti ni? Ya, betul. Okey, kalau macam tu Irfan akan ke sana dulu cikgu. Silakan. Okey. Jadi aktiviti ni Irfan perlu pilih kepingan gambar yang terdapat di sini dan Irfan perlu tampalkan pada bot piramid makanan Malaysia yang terdapat di sana. Baik cikgu, dengan Irfan izin perlu susun ikut aras. Ikut makanan. aras? Irfan tak pasti sama ada Irfan masih ingat atau tidak, tapi Irfan akan cuba cikgu. InsyaAllah. Okey, pertama sekali kita akan mula dari bawah dulu. Apa yang dekat bawah? Irfan rasa dekat bawah ada karbohidrat tak silap. Jadi kita letak yang berkaitan, ini ada biskut. Okey, letakkan biskut dekat sini. Lepas tu ada roti. Okey, roti dalam kelas makanan yang sama. Lepas tu ada mi. Apa tu? Irfan rasa mi? Mi. Ya, betul. Oh, tu balik roti ni. Kita ke atas kan ni. Okey, seterusnya. Okey, ini yang kedua pun ke atas. Okey, seterusnya aras yang kedua. Okey, Irfan rasa sayur cikgu dan buah-buahan. Okey, cuba Irfan pilih. Baik, dekat sini kita ada ini sayur sawi cikgu. Okey. Seterusnya ada lobak merah. Lobak merah. Okey, lobak merah kat sini. Dan yang ketiga kita ada buah betik. Buah betik ni memang sangat sesuai untuk penjagaan kulit. Okey. Seterusnya yang ketiga cikgu. Aras yang ketiga. Okey. Aras ketiga kita ada, Irfan rasa produk ternusu rasanya. Okey, pertama kita ada susu segar. Okey. Yang kedua, seterusnya daging. Okey, yang ketiga kegambaran Irfan, ada ayam di sini. Ayam goreng. Ayam goreng. Cikgu suka tak cikgu? Ayam goreng. Semerbak bau dia. Dah tahu dah ayam goreng memang sedap. Betul cikgu. Dan yang paling atas sekali di sini kita letak minyak jagung. Okey. Jadi, terima kasih Irfan. Sama-sama. Dah siapkan aktiviti permainan piramid makanan Malaysia. Tapi kita lihat dulu adakah jawapan Irfan ini betul ataupun salah. Boleh cikgu? Okey, dapat kita lihat di sini Irfan mulakan terlebih dahulu aras 1 dengan roti, biskut dan mi. Seterusnya aras 2, buah-buahan dan sayur-sayuran. Aras ketiga, produk ternusu dan juga daging, ayam. Dan seterusnya yang terakhir aras 4, minyak. Baik Irfan, kita lihat di sini. Boleh cikgu? Kita lihat di sini. Kita lihat. Ini adalah piramid makanan Malaysia versi 2010. Sama seperti yang Irfan tampalkan gambar di sana. Ini adalah versi piramid makanan yang lama. Yang lama? Ada yang baru lah maksudnya. Kita ada piramid
makanan Malaysia yang terbaru dikeluarkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Jom kita lihat. Silakan cikgu. Kita letak tepi yang lama cikgu. Bagi dekat Irfan pun tak apa. Kita letak di sini. Okey, Silakan. baik. Kita lihat. Ini adalah piramid makanan Malaysia 2020. Jadi semua perlu mengambil makanan harian masing-masing mengikut aras dari aras 1, 2, 3 dan 4. Ada perbezaan ya? Ada ke cikgu? Ada perbezaan di antara piramid makanan 2020 dengan piramid makanan 2010. Bezanya pada aras 1. Versi 2010 aras 1 mengandungi kumpulan dari karbohidrat. Okey. Dan versi yang terkini ialah dari buah-buahan dan sayur-sayuran. Oh, terbalik. Jadi kita perlu makan dengan banyak buah-buahan dan sayur-sayuran, bukan lagi dari karbohidrat. Aras yang kedua barulah makanan daripada nasi, bijirin, kumpulan karbohidrat. Kita dah Kementerian Kesihatan Malaysia dah tukar aras dari kumpulan aras 1 ke aras yang kedua setelah mengambil kira pemakanan dari golongan masyarakat di Malaysia. Kerana kita perlu pastikan seimbang pemakanan kita, sederhana sahaja dan daripada pelbagai jenis makanan. Baik, Irfan, saya nak tanya apa tu, prinsip cikgu? makan secara sihat. Antaranya cikgu, kena banyakkan sayur-sayuran. Tepat sekali. Okey. Lagi satu, kita kena ada sumber yang pelbagai. Sumber yang pelbagai, Dan yang paling betul. penting, kena makan makanan yang seimbang. Makan makanan yang seimbang. Okey, 1, 2, 3. 3. Okey, lagi? Ada Apa lagi ke, lagi cikgu? contoh-contoh prinsip makan secara sihat? Bagaimana pula dengan makanan yang mengandungi garam, lemak, kolesterol? Kalau makanan yang ada lemak, ada garam dan sebagainya, kita kena kurangkan cikgu. Kurangkan. Termasuk Gula. makanan dan minuman bergula. Dan banyakkan minum air Kosong. kosong. Berapa gelas satu hari? Satu hari kena ada lebih kurang berapa liter cikgu Berapa liter? Berapa liter? 6 hingga 8 gelas Baik. air kosong satu hari. Dan Irfan, Ya, saya. marilah kita menyahut seruan Kementerian Kesihatan Malaysia untuk mengamalkan pemakanan sihat, pinggan sihat Malaysia, suku-suku separuh. Okey, suku-suku separuh ialah separuhnya adalah terdiri daripada buah-buahan dan sayur-sayuran. Okey, separuh. Sukunya ialah terdiri daripada nasi, bijirin, roti dan sebagainya. Suku lagi terdiri daripada protein seperti daging, ayam, ikan, telur dan sebagainya. Suku-suku separuh. Jadi cikgu, adakah semua rakyat Malaysia patut mengikut suku separuh tu cikgu? Sangat-sangat sepatut kerana dengan mengamalkan pemakanan sihat, suku-suku separuh, kita dapat memastikan badan kita sihat dan terhindar daripada pelbagai penyakit seperti diabetes. Betul, dan juga obesiti cikgu. Ya, obesiti serta penyakit jantung. Okey, jadi kita sebagai rakyat Malaysia kena kurangkan segala pemakanan yang kurang sihat untuk menjamin keselamatan diri pada masa yang akan datang. Cikgu, nak tanya jugalah dari segi pengalaman cikgu sendiri. Mungkin murid-murid di sekolah pernah cerita dekat cikgu, dekat rumah saya banyak makan garam, banyak makan gula. Apa yang cikgu nasihatkan kepada mereka, cikgu? Baik, kita sebenarnya kena tukar pemakanan anak-anak kita di rumah, murid-murid di rumah dengan menggalakkan pengambilan makanan yang manis daripada buah-buahan yang pelbagai warna, daripada sayur-sayuran yang pelbagai warna. Kurangkan makanan manis dari makanan yang bersalut gula, berkrim, seperti donat contohnya. Kurangkan pengambilan makanan manis seperti kek, minuman berkarbonat,
Itu antara perkara yang kita perlu elakkan, cikgu. Sebab kalau kita pergi ke kantin sekolah, kalau kita lihat banyak makanan yang dijual kan, ada ayam goreng, ada nugget dan sebagainya. Adakah mereka patut beli ataupun membawa bekal dari rumah? Macam mana, cikgu? Baik, untuk ini murid-murid ada dua pilihan. Dua pilihan. Murid-murid digalakkan membawa bekal dari rumah kerana makanan yang dimasak dari rumah dah tentu kita tahu makanannya bersih dan juga berkhasiat terselamat dimakan berbanding dengan makanan di kantin. Tetapi kita juga boleh membeli makanan yang di kantin kerana pengusaha-pengusaha kantin juga menjual makanan-makanan yang berkhasiat. Contohnya sandwich, Betul, ada nasi juga. ayam. Yang ada sayurnya, ada dagingnya dan juga ada unsur-unsur karbohidrat di situ, Ya, cikgu. betul, Irfan. Jadi sebagai seorang murid di sekolah, kita wajar untuk mengikut segala apa yang dikatakan oleh cikgu Ying sebentar tadi untuk kita menjaga kesihatan diri untuk sama-sama kita jaga diri kita, cikgu kan? Amalkan pemakanan. Amalkan makanan yang sihat. sihat. Okey, ada tak lagi cikgu perkongsian lain untuk segmen kali ini? Kita akan jalankan aktiviti yang seterusnya selepas ni. Selepas ini? Ya, Okey, aktiviti yang lagi baik. menarik. Kalau macam itu, cikgu, jom kita berhenti berehat dulu. Kembali selepas ini dalam Didik TV KPM. Jangan ke mana-mana. Bersama kami dalam Didik TV KPM untuk Kelab Doktor Muda. Jadi Irfan masih bersama dengan Cikgu Ying di sini tentunya. Cikgu, Irfan ada soalan. Sekiranya Irfan mengamalkan makanan yang tidak sihat, apa yang akan terjadi, cikgu? Irfan, Ya, saya. sekiranya kita mengamalkan pemakanan tidak sihat dalam kehidupan seharian, banyak penyakit yang boleh datang dalam hidup kita. Contohnya, cikgu, okey. Penyakit apa? Penyakit diabetes. Diabetes, Sekiranya kita mengamalkan pengambilan makanan dan minuman yang manis. Banyak gula, cikgu. Banyak gula. Okey, Seterusnya, kalau kita mengambil makanan yang tinggi lemak dan tinggi Apa kolesterol, akan jadi, cikgu? apa akan jadi? Penyakit apa? Penyakit boleh mendorong kepada penyakit jantung. Dan juga penyakit berlebihan berat badan mahupun obesiti. Jadi di sini Irfan, sekiranya kita tidak mengamalkan pemakanan yang sihat, kita boleh mengundang kepada penyakit-penyakit yang berbahaya kepada kesihatan kita. Baik, masalah pemakanan. Okey, terdapat dua lah kategori masalah pemakanan yang macam kita cakap tadi, berlebihan berat badan mahupun obesiti. Yang kedua, yang mungkin jarang diberi perhatian, iaitu kesan kekurangan zat makanan. Kekurangan zat makanan, cikgu? Kekurangan zat makanan yang mungkin kurang diberi perhatian oleh murid-murid. Contoh zat besi, vitamin C. Jadi murid-murid kurang mengambil makanan-makanan mahupun minuman yang mengandungi vitamin C contohnya. Jadi badan mengalami kekurangan zat vitamin C. Itu contohlah untuk vitamin C. Jadi Irfan. Ya, saya. Saya nak Irfan tengok sebelah sana. Sebelah sana ada apa, cikgu? Apa di sebelah sana? Ada jadual lah, cikgu. Ada jadual tentang zat makanan. Zat makanan. Jadi, apakah rasa-rasanya aktiviti yang kita nak buat untuk segmen ni? Irfan rasa, cikgu, Irfan kena lengkapkan ke semua jadual ni, cikgu. Ya, saya memang nak minta Irfan buat macam tu pun. Ya ke? Betul lah tu. Bagus Irfan. Jadi, saya memang nak minta Irfan untuk lengkapkan jadual di sini yang ada zat makanan, sumber makanan dan juga kesan kekurangan zat. Okey, Irfan, kita tengok kat sana. Baik. Terlebih dahulu kita ada zat besi, kalsium, vitamin A dan Vitamin D. vitamin D. Bukan A, B, C, D semua Bukan. ada. Kita ada vitamin A dengan D di sini. Di sini. Baik, kita tengok di sini zat besi, sumber makanannya Irfan. Okey, semua makanan untuk zat besi, kita ada hati,
buah pinggang, daging dan telur. Dan telur. Sekiranya sekiranya kita makan makanan harian kita, tapi kita tak cukup zat besi daripada sumber makanan ini. Baik. Apa rasa-rasanya kesan yang akan berlaku kepada badan kita? Jadi kita nak minta Irfan pilih kad yang ada di atas meja ini. Baik. Okey, Irfan pilih apakah rasa-rasa Irfan kesan kepada kekurangan zat besi. Okey cikgu, sebagai doktor muda pada hari ini, Irfan akan cuba lengkapkan yang pertama dulu. Kesan kekurangan zat makanan zat besi. Okey, Irfan rasa kesannya adalah yang ini cikgu. Irfan lekatkan dulu. Irfan lekatkan dulu. Lekatkan dulu. Kemudian kita akan lihat bersama-sama. Cikgu, Irfan baca ke? Irfan sila baca. bacakan Okey. jawapan pilihan Irfan. Baik. Kalau zat besi, semua makanan adalah hati, daging dan telur contohnya. Bila kita kurang makan ni, akan berlaku anemia ataupun pucat atau kurang darah. Itulah yang kita pernah dengar. Mungkin kita pernah dengar tentang penyakit yang disebabkan oleh anemia, kurang darah, berpunca daripada kekurangan zat besi. Yang kedua, zat makanan yang kedua ialah kalsium. Silakan Irfan untuk pilih di sini sumber makanan dari kalsium. Cikgu nak tanya, kalsium tu bukan bagus untuk pembesaran juga ke cikgu? Bagus untuk pembesaran dan kuatlah. Pembesaran tulang. Kuatkan tulang kita cikgu. Kena makan banyak kalsium. Okey. Jadi sumber makanan untuk kalsium, kejap Abang Irfan nak tengok juga apa kat sini. Yang ini. Rasa betul dah ni. Okey. Cuba kita lihat. Kita lekatkan dulu. Yang pertama, susu, keju, ikan, sardin dan ikan bilis. Itu adalah contoh sumber makanan daripada zat kalsium. Dan kalau kita kurang mengambil kalsium dalam pemakanan harian, apa yang akan berlaku, Irfan? Cikgu, akan berlakunya osteoporosis. Oh, lama. Sebut dah macam doktor muda dah. Macam doktor cikgu kan? Ya. Osteoporosis. Okey, dan maksudnya adalah tulang rapuh atau mudah patah. Mudah patah. Sebab itulah selalu ditekankan pada murid-murid, pada anak-anak untuk kerap minum susu seharian. Seterusnya Irfan, cikgu, kita nak lihat tanya juga, cikgu. saya. Kalau orang yang meningkat usia pun kena minum susu juga kan? Ya, betul. Sebab kita perlu menjaga tulang daripada muda hinggalah meningkat usia. Baik, cikgu. Okey, kita lihat pula zat makanan yang ketiga iaitu vitamin A. Vitamin A. Okey, seterusnya Irfan pilih di sini sumber makanan yang manakah untuk zat vitamin A. Okey, cikgu. Kejap bagi Irfan rungkaikan misteri ini dulu. Okey. Yang satu, dua, hati. Rasa yang ni dah ni. Okey, Irfan lekat dulu Okey, silakan Irfan. Baik, itu dia. Banyak ni cikgu. Banyak. Jangan jatuh. Banyak contoh sumber makanan yang boleh kita makan untuk lengkapkan zat vitamin A. Antaranya contohnya Irfan, cikgu, hati, ikan, hasil tenusu, telur, mentega, margarin dan sayur-sayuran berwarna kuning dan berdaun hijau tua. Dan sekiranya kita kurang mengambil makanan yang dari vitamin A, kita akan mengalami rabun malam. Dan juga kerosakan pada selaput mata selain kebutaan. Dan yang terakhir Irfan, mari kita lengkapkan vitamin D. Vitamin D. Kalau kita lihat cikgu, semua makanannya seperti minyak ikan, hati, telur hasil tenusu dan sinar matahari yang mengandungi ultraviolet. Wah, sinar matahari cikgu Sinar matahari. Okey. Dan kalau kita kurang mengambil vitamin D, apa yang akan berlaku cikgu? Kita lekat dekat sini dulu. Yang pertama. Irfan. Okey, terima kasih Irfan. Irfan dah lengkapkan kesan kekurangan pengambilan zat vitamin D. Antaranya pembentukan gigi kurang kuat. Pembentukan gigi kurang kuat dan pembesaran tulang terhalang. Tulang
terhalang. Apa maksudnya cikgu? Pembesaran tulang terhalang macam mana cikgu? Maksudnya untuk tulang itu menjadi lebih besar dan kuat, akan terbantutlah Terbantuk. kiranya. Itulah bahasa kiranya. mudah dia. Bahasa mudahnya. Okey. Jika kita kurang zat vitamin D. Jadi Irfan, kita dapat lihat sekiranya kita makan dengan banyak dalam satu hari, kita rasa kita dah cukup kenyang. Tetapi kalaulah kita makan tanpa mengambil kira prinsip makan secara sihat, kita akan menyebabkan Banyak penyakit yang datang. banyak cikgu. penyakit yang datang. Berlebihan berat badan dan juga kekurangan zat makanan. Baik cikgu. Okey, kalau kita boleh lihat tadi, perbincangan kita telah lakukan bersama dengan Cikgu Ying di sini, kekurangan zat makan ni semestinya memberikan satu penyakit yang tidak kita mahukan cikgu kan? Betul, Jadi Irfan. kalau kita sebagai murid di sekolah, bagaimana amalan cikgu untuk kita makan sewaktu rehat dan sebagainya? Sebab tu, jika waktu rehat di sekolah, bila kita memilih makanan yang dijual di kantin semasa waktu rehat, kita kena pilih. Murid kena pilih makanan yang berkhasiat. Contohnya, beli buah apel, beli buah jambu, beli nasi lemak. Elakkan ataupun kurangkan pembelian makanan ringan seperti keropok. Cikgu, Kurangkan makanan kalau segera. cakap pasal keropok ni kan, saya rasa semua orang suka cikgu. Tapi kita kena kurangkanlah sekarang Kena ni. kurangkan pengambilan makanan ringan seperti keropok kerana keropok adalah makanan yang tinggi garam. Betul juga tu cikgu. Jadi pengambilan garam dan gula yang berlebihan tidak patut kita Amalkan dan teruskan. Sebab kita perlu kurangkan. ianya akan mendatangkan penyakit yang pelbagai dan mendatangkan kemudaratan kepada kita juga. Mendatangkan kemudaratan kepada kesihatan tubuh badan kita. Kering. Jadi, Cikgu, bunyi loceng lah cikgu. jom Bunyi kita loceng. pergi Okey, rehat jom kita sekarang. rehat dulu. Jumpa kejap lagi. Cikgu, dah habis waktu rehat, Ifan pun dah kenyang ni cikgu. Irfan mudah kenyang. Irfan makan apa tadi Irfan? Tadi? Waktu rehat. Waktu rehat tadi cikgu, Ifan makan roti jagung, Roti jagung. dan air kotak. Air kotak. Baik, sedapnya Irfan. Biasa je cikgu. Okey Irfan. Ya saya. Segmen kali ini kita nak belajar tentang makanan yang dibungkus. Makanan yang dibungkus. Makanan yang dibungkus di dalam plastik macam roti jagung dan juga makanan yang dibungkus seperti air Air kotak dan juga makanan yang dibungkus di dalam tin. Baik. Baik. Okey Irfan, Irfan nampak depan Irfan ada apa? Depan Ifan sekarang ni ada 2 paket biskut. Kali ini saya nak ajak Irfan bersama-sama untuk melihat dan membandingkan maklumat pemakanan bungkusan biskut yang pertama dan yang kedua. Ada perbezaan cikgu? Ada perbezaannya. Okey Baik. Irfan. Baik, Irfan cuba ambil dan angkat bungkusan Yang pertama biskut dulu. yang pertama. Okey, Irfan. Ya saya. Irfan lihat di bahagian belakang. Okey, Irfan lihat di bahagian maklumat pemakanan. Okey, di sini cikgu. Baik. Di situ tertera maklumat pemakanan untuk biskut bungkusan yang pertama. Irfan cuba cari. Cuba cari dan rujuk jumlah lemak. Jumlah lemak. Jumlah lemak. Tapi Aha. bila kita nak buat perbandingan di antara bungkusan pertama dan kedua, kita kena lihat dan baca label per 100 gram. Per 100 gram. Okey, di sebelah kanan ni. Baik. Cari, tengok, lihat berapa nilai jumlah lemak bagi bungkusan biskut yang pertama. Okey cikgu. Di sini Irfan lihat kandungan lemak yang Kandungan lemak. okey di paket biskut yang pertama ni bernilai 15.5 gram. 15.5 gram. Okey, kita ingat sama-sama Okey, ya. 15.5. Okey. Okey, Ingat, seterusnya. Okey, kita lihat pula bungkusan biskut yang kedua. Okey.
Irfan angkat dulu, Irfan akan lihat Irfan sekarang ini. tengok bahagian belakang, Irfan tengok maklumat pemakanan untuk biskut, bungkusan biskut yang kedua. Baik, cikgu. Okey. Irfan tengok yang sama juga. Irfan tengok jumlah lemak. Nilai jumlah lemak. Per 100 gram. Per cikgu, 100 gram. Okey, kalau yang ini, apa yang Irfan boleh lihat di sini, 24.6 gram. 24.6 gram. Bungkusan biskut yang kedua. Yang pertama tadi 15 dan 5 gram. Jadi Irfan, Ya, saya. soalan cikgu. Soalan mudah je untuk Irfan. Di antara bungkusan biskut yang pertama dan yang kedua, yang mana satu kita boleh kategorikan makanan yang rendah lemak? Yang rendah lemak pastinya Pastinya. bungkusan paket yang pertama. Kita dapat lihat di sini yang tertera pada maklumat pemakanan di bahagian belakang selalunya Irfan. Betul. Jadi itulah tujuannya kita kena belajar untuk membaca label makanan. Okey cikgu, kalau kita pergi ke supermarket kan, Ya. kita nak lihat apa yang ada kandungan dalam sesebuah makanan tu, macam mana kita nak lihat cikgu? Jadi bila kita berkunjung ke pasar raya ataupun kedai, jadi kita kena pastikan makanan yang kita beli tu biasanya semuanya dah ada maklumat apa makanan di bahagian belakang. Kita kena rujuk, kita kena cari. Yang pertama di sini yang kita dah pun Lihat tadi. telusuri bersama. Okey, kita dah tengok. Kita perlu cari makanan yang kurang lemak. ataupun yang kurang lemak, yang orang kata rendah lemak. Okey, itu yang pertamanya kita boleh lihat. Kita kata kita nak beli biskut. Ada banyak biasanya biskut dekat atas rak. Mana satu kita nak pilih ni? Kita pilih yang terbaik, kita lihat kita kepada pilih yang kandungan terbaik. lemak. Itu Okey. contoh. Selain daripada kandungan lemak, kita kena juga cuba untuk buat perbandingan dari segi kandungan gula, Okey. garam. Ada protein juga cikgu? Jadi kita kena membuat perbandingan untuk kita pilih makanan-makanan yang bagus dan sehat. Betul. Semua makanan kita boleh makan, semua biskut boleh makan. Cuma kita nak mengutamakan makanan yang sihat, iaitu kurang lemak, kurang garam, kurang gula. Kita pilih yang terbaik cikgu. Kita pilih yang terbaik. Okey, di sini Ifan lihat kita juga ada satu bekas ataupun kita satu panggil bekas. satu Produk tenusu. Produk tenusu. Kita ada susu kotak lah kat Susu sini. kotak, Susu satu kotak kat kotak dekat sini. sini. Okey, Irfan, kita ada Ya, susu saya. kotak kat sini dan kita ada apa ni? Satu lagi. Ini kita ada yang ni juga ke? Yang ni juga. Air kotak lah sama. Ini kita namakan tadi makanan yang dibungkus dalam plastik. Betul. Ini dalam kotak. Juga boleh didapati di pasar raya. Okey, baik. Jadi kita nak cuba lihat di sini kandungan gula. Kandungan gula. Pula. Jadi kita akan rujuk Di bahagian mana cikgu? di bahagian di tepi ni. Di tepi, okey. di Kita tepi pusingkan, ni. cikgu, kita Kita pusingkan. kena carilah. Okey, di sini. Maklumat. Okey, jadi cuba Irfan lihat untuk susu ni. Berapa? Susu ni berapa jumlah gula? Cikgu, kalau Per- untuk kotak ni kita kena lihat per 100 ml. mililiter. Okey, Okey. berapa? Baik, Ifan angkat dulu cikgu Untuk susu kotak ni kandungan gula cikgu. Kandungan gula adalah 5 gram. 5 gram. 5 gram. Baik. Seterusnya Air kotak. kita lihat kotak yang kedua. Okey. Air di mana ya? Di sana. Terpusing-pusing cikgu mencari. Terpusing-pusing saya mencari. Di sini. Okey, di situ. Maklumat pemakanan. Okey, berapa tu Irfan? Baik, Ifan angkat dulu cikgu. Ifan tak nampak, kena tengok dekat-dekat sebab kecil je. Okey, untuk air kotak yang kedua ni, kandungan gula adalah 4.9 Untuk per 100. per 100 mililiter. Jadi kita dapat lihat di sini ada dua lah jenis air kotak yang mengandungi kandungan gula yang berbeza walaupun tak jauh beza, tapi kita dapat lihat yang mana satu yang kurang manis. Betul. Jadi semestinya kita kena pilih minuman yang kurang Kurang gula. Okey. Kita
ke makanan seterusnya. Ya ni cikgu kalau dengan roti sedap betul lah. Baik, okey. Yang ini pula. Okey, kita ada mentega kacang. Kita ada roti macam dah tahu-tahu ya. Kita pun lapar. Kita boleh buat sapuan pada roti nanti. Dan seterusnya kita ada makanan dalam tin. Okey, jadi seterusnya, aktiviti ini kita nak lihat bagaimana untuk belajar tentang tarikh luput. Tarikh luput? Okay. Tarikh luput, tarikh guna sebelum, tarikh baik sebelum. Ada 3 kategori. Ada beza juga, cikgu? Ada perbezaannya. Okey, jadi kita lihat yang pertama kita ambil. Okey, kita ambil ini lah mentega kacang. Okey, mentega kacang. Kena lihat dengan jelas sebab tulisannya agak kecil. Bahagian atas kita ada situ apa dia tulis? Dia tulis bahasa Inggeris di sini, cikgu. Bahasa Inggeris. Best before. Best before ataupun bahasa Melayunya? Bahasa Melayunya baik sebelum. Baik sebelum. Bermakna mentega kacang ni kita boleh makan bila tarikhnya tu? 18 April 2023. Bermakna kita boleh makan mentega kacang ni baik sebelum 18 April 2023. Sekiranya melepasi tarikh tersebut, mentega kacang ni masih boleh dimakan. Cuma dah pun kurang nutrisinya dari segi rasa. Kurang juga, cikgu? Kurang semua kan. Jadi tetap boleh dimakan. Okey, berbanding dengan susu ini. Okey, susu. Susu ni kita ada label guna sebelum. Guna sebelum bila tarikhnya? Tarikhnya adalah 22 bulan 3 2023. Bermakna selepas tarikh yang dinyatakan, susu ini tidak lagi boleh diminum. Adakah dah rosak, cikgu? Dan juga boleh mendatangkan bahaya kepada kesihatan kita. Juga tidak boleh lagi dijual di rak-rak kedai ataupun pasar raya. Peniaga kena ambil terus ke tepi tidak kan boleh. dia? Sebab dah pun melepasi tarikh yang sepatutnya. Begitu juga dengan Dengan apa, cikgu? Roti. Itu tag roti, cikgu. Tag roti juga guna sebelum. Kecil je kat sini tapi boleh lihat. Cikgu, contohlah. Walaupun roti tu dah habis, dah tarikh luput kan. Tapi keadaannya masih elok. Adakah kita boleh makan juga roti tersebut? Sebenarnya kita tak boleh makan sebab dia dikategorikan sebagai guna sebelum. Bermakna selepas tarikh tersebut, roti itu boleh, orang kata apa, kalau kita makan boleh mendatangkan, memudaratkan kesihatan kita lah. Lebih baik kita jangan makanlah kalau dah habis tarikh luput. Irfan, Irfan tersebut pasal roti, saya baru teringat. Kenapa? Tengah apa pula tu, cikgu? Ada kad kat sini. Saya ingatkan kad apa? Okey, kita ada kad yang ada gambar. Kenapa roti tu rupa begitu, cikgu? Teruk sangat dah tu. Dah ada kulat-kulat, warna pun dah hijau. Adakah roti ini selamat dimakan, Irfan? Pastinya tidak selamat sama sekali. Jadi itulah sebabnya kita nak pilih makanan, kita kena pastikan kita cek dulu label pemakanan pada bungkusan makanan. Cek tarikh luput, cek tarikh baik sebelum, guna sebelum. Ini sebabnya kita nak pastikan apa yang kita makan selamat. Betul. Okey, cikgu, terima kasih untuk perkongsian di segmen ini. Jadi jom kita berehat dulu. Kembali selepas ini tentunya dalam Bilik TV APM. Anda sedang menyaksikan rancangan Kelab dan Persatuan Didik TV KPM bersama saya Irfan Syamil dan tentunya Cikgu Ying di sini. Cikgu, masih bersemangat hari ini, cikgu? Masih lagi bersemangat. Okey, untuk segmen kali ini, kenapa kita ada air tin, air kotak? Untuk apa, cikgu? Kita nak buat aktiviti yang seterusnya berkenaan tentang manisnya gula. Bukan manisnya senyuman. Manisnya gula. Okey. Senyuman tu tak apa kita maniskan. Tapi gula jangan. Lebihkan senyuman. Kurangkan gula. Okey. Kita nak lihat, cikgu, kandungan gula di dalam kedua-dua
tin dan juga air kotak ni. Okey, mari kita lihat semula kandungan gula di dalam air kotak ini. Okay, silakan Irfan. Baik. Kalau sebelum ni kita lihat 100 ml per 100, jadi sekarang kita lihat setiap hidangan gula. Okey. Untuk air kotak yang tengah Irfan pegang sekarang ni, kandungan gula adalah 12.3 gram. 12.3 gram. Okey, kita ingat cikgu Murid-murid kena ingat juga. Okey. Untuk air kotak. Manakala untuk air tin pula. Okey. Berapakah kandungan gula yang terdapat di dalam air tin ini? Murid-murid rasa banyak ke sikit? Kita tengok sekarang ni. Okey. Air tin ni mengandungi 33.9 gram. 33.9 Banyaknya. gram. Wah. Airnya lebih kurang. Tapi air dia gula nampak lagi sama banyak. jumlahnya lebih kurang lah. Kita kata sekali kita minum lah kan. Betul. Sekali kita minum air tin, sekali kita minum air kotak. Tetapi mengandungi jumlah kandungan gula yang sangat berbeza. Agak jauh perbezaannya. Jadi Irfan, Irfan selalu tak minum air tin maupun air kotak? Sejujurnya cikgu, Irfan suka. Irfan suka. Tapi saya rasa itu amalan yang kurang sihat, cikgu kan? Amalan yang kurang sihat, kita perlu kurangkan pengambilan minuman yang manis. Banyak gulanya. Okey. Kenapa kita nak buat aktiviti tentang manisnya gula hari ini supaya kita nak bagi pendedahan pada murid-murid. Sebab murid-murid di sekolah ni antara minuman kegemaran mereka ialah minuman berkarbonat. Saya setuju cikgu, saya pun sama. Kan? Jadi kita nak bagi semua orang dapat melihat perbezaan, orang kata kandungan rasa manisnya air gula hari ini kan. Jadi kita lihat di sini kita ada bahan-bahan, kita ada gula, kita ada sudu teh. Sudu teh, bukan kita nak bancuh teh. Bukan. Nak bancuh gula je. Bancuh gula je. Kita ada dua gelas. 2 gelas dan kita juga ada air kosong lah, air kosong. Jadi kita nak buat sukatan gula untuk air dalam kotak ni dan juga air dalam tin ni. Tapi macam mana kita nak buat tu? Itulah tu saya nak tahu juga macam mana kita nak ukur kandungan gula menggunakan sudu. Okey, aktiviti ni secara asasnya memang ada dalam modul Kelab Doktor Muda. Ada dalam modul Kelab Doktor Muda. Aktiviti ini dah pun diterangkan dan diberi pendedahan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Okey, menurut modul Kelab Doktor Muda, satu sudu teh ini bersamaan lebih kurang 5 gram gula. 5 gram gula. Satu sudu teh ni anggaran dia. Jadi tadi kita tengok label pada air kotak ni tadi 12.3. Jadi kita boleh buat anggaran secara kasar sahaja untuk sukat gula dan kita nak masukkan gula dalam gelas ini. Okey, jadi Irfan, saya bukakan penutup. Okey, bekas yang mengandungi gula bekas ni. yang mengandungi gula ni. Jadi kita nak sukan berapa cikgu? Berapa sudu? Okey, kita boleh buat anggaran 3 sudu lah. 3 sudu untuk 12 gram Lebih kurang lah. Lebih kurang lah. Okey, jadi kita boleh buat anggaran 3 sudu dan kita akan masukkan gula putih ini ke dalam gelas. Yang ada di depan ni lah. Okey, ini gelas yang pertama. Okey, jadi contoh. Okey, kita masukkan lebih kurang 3 sudu teh untuk kandungan gula 12.3 gram. Okey, baik. Ini contoh. Okey. Satu sudu. Okey, masukkan lagi cikgu. Sudu yang kedua. Kalau murid di sekolah rendah, di tahun berapa mereka akan cuba lakukan modul ni? Untuk modul Kelab Doktor Muda ni, kalau ikutkan kita belajar untuk tahun 4, 5 dan 6. Jadi aktiviti ni sebenarnya kita boleh buat untuk semula tahun 4, 5 dan 6 ahli Kelab Doktor Muda. Okey. Siap. Gelas yang pertama. Okey, kandungan gula
sukatan kandungan gula untuk air kotak ni lah. Air kotak. 3 je. Okay, Baik. sekarang ni pula kita lihat tadi kandungan gula dalam air tin 33.9 gram. 33.9 Banyak tu cikgu, pasal dia nak bahagi banyak. tu. Jadi kita boleh buat anggaran Okey. kasar lebih kurang dalam 7 Tujuh sudut teh. Okey, jadi saya nak minta Irfan lah pula. Oh, saya pula kena buat. Nanti saya tumpahkan macam mana tak apa. Sama-sama Sama-sama kita kita lap kejap lagi. bersihkan. Jadi Sama sekali kita kita sukat masukkan. lebih kurang 7 sudu Okey. teh gula lah. Satu. Kita sukat gula. Okey. Ah. Yang kedua, kita Dua. biasa kat dapur cikgu kan dah biasa dah tengok biasa. gula ni, dah biasa dah. Ah. Okey, ini yang ketiga. Oh, laju kan? Nampak Laju kan? Macam dah pernah kerja kat restoran ni. Jangan bagi tahu orang cikgu. Aduh. 4. Okey. Okey. Cikgu ini memang 5. dah bertumpah-tumpah ni Tumpah. sebabnya Ha-ha. cikgu jarang gunakan gula bila nak bancur minuman Betul, cikgu. semua. Sebab banyak sangat Setiap ni. hari minum air kosong. Oh, ya ke? Baguslah gula tu ni tak ada amalan kat tu. rumah. Okey. Itu yang sampai bertumpah-tumpah ni. Saya betul tumpah cikgu. Okey, ini yang ketujuh. Siap? Siap. Oh. Okey, jadi kita dapat lihat kandungan gula ni untuk air kotak tadi dan ni untuk air tin. Kita dapat tengok kan. Perbezaannya, cikgu, kan? Perbezaannya. Tapi kita belum lagi rasa manisnya air gula ni. Manisnya gula ni. Macam mana Okey. kita nak rasa? Masukkan Kita nak masukkan sedikitlah air kosong. Sikit Okey. yang saya masukkan. Silakan cikgu. Ini untuk cawan yang pertama. Okey, cawan pertama. Mengandungi 13.9. 13.2. 13.3. Betul lah tu. Lebih kurang je. Jadi Okey. apa Ifan kena buat sekarang? Irfan kena kacau. Okey. Bahasa lebih mudahnya kacau-kacau. Kacau-kacau. Kita kacau sekarang ni. Larutkan Larutkan. gula. Okey, kita Walaupun tak kacau-kacau-kacau. adalah nak dapat larutkan sepenuhnya. Betul, sebab air tak panas kan cikgu. Ah. Okey, cuma lambat sikit prosesnya. Okey. Okey. Baik, rasanya ni Lebih macam dah kurang okey je juga lah. Okey, ni Okey. satu lagi gelas. Aha. Jangan kita tertukar pula. Jangan tertukar. Okey. Ini gelas yang pertama tadi Okey. dan ini gelas yang kedua. Kita tunggu Irfan kacau-kacau Okey, dulu. yang ini lambat Bagi- sikit sebab lambat ada sikit. 7 sudut teh dalam ni cikgu. 7 sudut teh Betul, gula. gula. Kacau sikit cikgu Kacau sikit. Okey, kacau. Okey, baik. Okey, Dah kita tengok selesai. dah lebih kurang lah dah larut dah. Gula dalam air kosong ni. Kita nak minta Irfan Minta rasa. apa, cikgu? Rasa Okey cikgu, saya keluar dululah. Jangan rasa. lari. Rasa sikit Kita je. Rasa sikit. Air okey. untuk gelas pertama dan gelas kedua. Dan Irfan kongsikan perbezaan rasa hasil daripada gelas pertama dan juga gelas kedua. Irfan rasa beza dari segi kemanisan tu macam mana? Okey. Okey, cuba Irfan rasa. Baik cikgu. Sebab cikgu kat sebelah Ifan kena cubalah ni. Okey, kita cuba gelas yang pertama dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Macam takut je nak minum. Itulah tu kan. Banyak gula ni. Berdebar. Ui, manisnya. Manis. Ni pun dah rasa manis. Okey, bagaimana Okey. pula dengan gelas yang kedua? Cikgu tak nak rasa ke? Tak, cikgu dah manis dah senyuman. Cikgu dah manis dah. Dan cikgu Okeylah. bagi Irfan Okeylah. minum sikit supaya bertambah lebih manis. Yelah tu. Senyuman. Cikgu pandai je kan nak bagi Ifan rasa air yang banyak gula ni. Sikit je cikgu kan? Sikit Sikit je. je. Okey. Sikit je. Oh, Dah sedap-sedap dah pula Irfan. cikgu manis cikgu. Manis sangat. Manis sangat. Yang ni kira manis dan Okey, ini kira ni macam manis sangat. Manis Kalau kita sangat. minum banyak air gula macam ni cikgu, saya rasa saya akan mual. Sebab manis sangat. Irfan. Ya. Irfan belum lagi habiskan satu gelas. Saya baru mungkin 2-3 titik je mulut saya ni. Belum habiskan. Bayangkan kalau Irfan habiskan air minuman berkarbonat ni 1 tin tanpa kita menyedari yang kita dah pun minum dengan air yang orang kata sama kandungan Gula. gulanya. Kita tak sedar. Kita minum Sedapnya kan? Kita minum, takkan kita minum macam tadi. Mesti kita minum sampai habis. Betul. Baru 1 kali. Bayangkan dalam 1 hari, katakanlah kita minum, pagi minum, nanti tengah rehat hari minum, petang, malam. berapa tin dah? Untuk jangka masa yang orang kata agak panjang sikit, Irfan akan rasa perubahan pada diri Irfan dari segi kandungan gula dalam badan Irfan dah pun meningkat dan boleh menjurus kepada penyakit diabetes. Bahaya.
Okey, baik. Kita boleh lihat kalau kita tengok pada kandungan gula pada air tin ni 33.3 gram. Betul. Satu hari kita cuma perlukan gula untuk badan kita Berapa, 50 cikgu? gram sahaja. Oh ya ke? Kalau minum 4 tin sehari dah berlebih sangat tu. Dah berlebih sangat. Baik Irfan, kita akan teruskan. Apa pula aktiviti kita nak buat lepas ni? Lepas ni cikgu, saya minta rumusan saja. Sepanjang lebih kurang 1 jam kita bersama, mungkin rumusan daripada cikgu. Rumusannya kita kena amalkan apa tu? Amalkan pemakanan yang sihat. Amalkan pemakanan yang sihat. Kena pastikan juga makanan yang kita ambil tu selamat. Betul, cikgu. Sentiasa periksa, semak label pemakanan pada bungkusan makanan yang anda beli. Jangan sesekali lihat terus beli sahaja. Baik, terima kasih banyak-banyak kepada Cikgu Ying kerana bersama Irfan untuk episod kali ini dalam topik kita amalan makanan yang sihat Dan selamat. Kita mengharapkan ilmu yang telah dicurahkan dapat beri manfaat kepada semua penonton. Kalau ada kita jumpa lagi dengan itu. Assalamualaikum, salam sejahtera. Bye-bye. Bye-bye.